Salam sejahtera murid-murid, apa khabar semua? Bertemu lagi kita dalam pelajaran Bahasa Melayu tahun 6. Tajuk pelajaran kita hari ini ialah Warung Bas. Kemahiran yang perlu murid kuasai hari ini ialah mengujarkan cerita untuk menyampaikan idea dengan bahasa yang indah. Kita akan menggunakan buku teks Bahasa Melayu tahun 6, muka surat 186. Ikuti pelajaran cikgu seterusnya. Ini adalah satu konsep restoran yang baharu, iaitu seorang usahawan telah mengubahsuaikan sebuah bas untuk menjadi sebuah restoran. Jika dalam perniagaan kamu dapat mempersembahkan sesuatu yang berlainan daripada orang lain, kamu akan menjadi seorang usahawan yang berjaya. Sama ada dari segi resepi makanan ataupun dari segi konsep restoran tersebut. Ini konsep restoran ini telah diubah sesuai kepada bentuk bas. Jadi bila dah berlainan daripada orang, sudah tentu akan dapat menarik perhatian ramai pelanggan. Begitulah ni konsep perniagaan. Okey, ikuti pelajaran cikgu seterusnya. Ini adalah petikan teks daripada muka surat 186. Warung Bas. Encik Atul, mari kita baca. Encik Atul iaitu Encik Jumat. Abang Atul iaitu Encik Jumat berhasrat untuk membuka perniagaan makanan. Namun begitu, hasratnya terhalang kerana dia kurang keyakinan diri. Keadaan ini menyebabkan dia berasa bimbang jika gerai makanannya gagal menarik perhatian pelanggan. Ayah Encik Jumat dapat menyelami perasaan anak bujangnya. Sebagai orang yang telah masak dalam selok-belok perniagaan, beliau memberikan buah fikiran. Jadi dia telah memberikan pendapat. Apa pendapatnya? Jadi, mari kita tengok. Jadi kamu kena menyambung cerita ini berdasarkan gambar ni. Jadi agak-agak apa dia? Jadi pendapat yang pertama, cadangan agar bas yang usang di kampung itu dijadikan warung. Kemudian, mengupah beberapa orang pekerja baharu untuk mengubah suai bas yang usang itu menjadi sebuah restoran. Kemudian, menjalankan perniagaannya di warung bas itu. Jadi perniagaannya sudah tentulah menarik perhatian pelanggan kerana berlainan daripada yang lain. Okey, seterusnya akhir cerita, warung bas Encik Jumat mendapat sambutan hangat daripada pelanggan. Para pelanggan amat tertarik akan konsep warung yang agak berbeza itu. Encik Jumat bersyukur kerana jerih perihnya telah membuahkan hasil. Begitulah ceritanya tentang warung bas. Okey, ikuti pelajaran cikgu seterusnya. Jadi cikgu akan memotong setiap keping gambar ini dan kita membina ayat berdasarkan gambar. Okey, ikuti pelajaran cikgu seterusnya. Ini gambar yang pertama. Gambar yang pertama, Encik Jumat, kita bina ayat lah. Encik Jumat mencadangkan kepada anaknya agar bas yang usang di kampung itu dijadikan warung. Encik Jumat tertarik dengan buah fikiran yang dikemukakan oleh ayahnya itu. Beliau telah mendapat keizinan daripada pemilik bas usang itu untuk dijadikan warung. Oleh kerana kemahiran kita hari ini ialah menggunakan bahasa yang indah, maka cikgu telah memasukkan simpulan bahasa di sini. Peribahasa di sini iaitu buah fikiran. Jadi buah fikiran itu ialah pendapat. Okey, seterusnya ini gambar yang kedua di mana kita kena membina ayat. Okey, berdasarkan kepada apa isi penting yang telah kita bentangkan tadi. Iaitu beliau mengupah beberapa orang pekerja baharu untuk mengubah suai dan membersihkan bas yang usang itu untuk dijadikan warung. Beliau turut membantu para pekerjanya itu, ibarat yang berat sama dipikul, yang ringan sama dijinjing. Hasilnya, bas yang usang itu sudah menjadi warung yang begitu cantik dan moden. Begitulah. Dia telah membantu pekerja itu. Dia turut serta untuk mengubah suai bas tersebut.
Okey, cikgu telah menggunakan bahasa yang indah iaitu peribahasa yang berat sama dipikul, yang ringan sama dijinjing. Iaitu kita saling bekerjasama untuk menyelesaikan sesuatu supaya pekerjaan itu menjadi cepat. Okey, terusnya gambar yang ketiga. Apa yang jadi pada gambar yang ketiga ini? Gambar yang ketiga ini, beliau telah menjalankan perniagaannya di warung bas itu pada setiap hari. Beliau amat bersyukur kerana berjaya menjalankan perniagaannya di warung bas itu. Hasil titik peluhnya selama ini tidak sia-sia kerana telah menguntungkannya. Begitulah bahasa yang indah telah digunakan, iaitu peribahasa titik peluh. Itu hasil usaha sendiri. Okey. Ikuti pelajaran cikgu seterusnya. Ini ialah bentuk kamu kena tulis sendiri, iaitu menyambung cerita tadi. Ini adalah berdasarkan slide-slide yang cikgu telah bentangkan. Jadi yang pertama itu pendahuluan, kita ambil terus daripada buku teks. Yang kedua, peringkat yang kedua, kita ambil daripada buku teks. Kemudian kita sambung cerita menggunakan penanda wacana. Kemudian ayah Encik Jumat, apa dia yang kita telah tadi kita telah bentangkan dalam slide-slide yang lepas. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat tu kamu tengok balik. Jadi selepas itu, kemudian akhir sekali, apa nak jadi. Kemudian yang akhir itu kita ambil balik daripada buku teks. Warung Encik Jumat mendapat sambutan hangat daripada pelanggan. Para pelanggan amat tertarik dengan konsep warung yang agak berbeza itu. Encik Jumat bersyukur kerana jerih perihnya telah membuahkan hasil. Jadi muka surat 186. Begitulah ceritanya tentang usahawan muda ini, iaitu telah mengubahsuaikan sebuah bas usang menjadi warung bas. Okey. Jadi tugasan kamu ialah fahami petikan muka surat 186, kemudian kamu sambung cerita itu menggunakan bahasa yang indah ke dalam buku penulisan. Jawab soalan kuis cikgu nanti. Sekian saja pelajaran kita hari ini. Terima kasih. Jaga kesihatan kamu.